Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi ke channel Seram Santai, channel yang menceritakan kepada korang kisah-kisah seram berdasarkan kisah seram sebenar dan juga berkongsikan kepada korang info-info paranormal. Okey, kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang pengalaman seram dua orang individu yang tanpa sengaja diorang ni dah terambil barang milik makhluk halus masa diorang pergi mandi dekat kawasan sungai dan juga kawasan air terjun. Macam yang kita tahulah, bila kita berada dekat dua kawasan ni, kita sangat dilarang untuk bermulut celupa dan kita ni ambil apa saja. Kita memang tak boleh ambil apa saja yang berada dekat kawasan tu bawa balik ke rumah. Selalunya yang popular kat kawasan tu yang orang suka ambil apa dia? Batu yang cantik lah dekat kawasan sungai dan juga kawasan air terjun. Sebab takutlah apa yang kita ambil tu barang milik makhluk halus yang berada dekat kawasan tu. Okey, untuk kisah yang pertama ni, Syafa nak kongsikan dengan korang pengalaman Zuhairi dengan kawan-kawan dia. Yang mana kawan-kawan dia ni Muaz, Idris, Hassan dan juga Fahmi. Okey, diorang 5 orang ni daripada KL pergi mandi dekat salah satu air terjun kat Janda Baik Pahang. Masa diorang berada dekat kawasan tu, memang tak ada apa-apa pun. Tak adalah kejadian seram ke, kejadian misteri ke, memang tak ada apa. Tapi lepas beberapa hari diorang balik daripada kawasan perkelahan tu, Hassan kawan diorang ni secara tiba-tiba kena rasuk dekat rumah sewa diorang. Diorang ni pun tertanya-tanya lah, dah kenapa pula Hassan ni kena rasuk? Masa Hassan kena rasuk, perwatakan Hassan ni berubah menjadi seorang wanita tua dan dia bercakap pun macam wanita tua juga. Dia cakap, pulangkan balik barang aku. Berkali-kali dia cakap ayat yang sama. Kawan-kawan Hassan yang lain, dia orang memang tak berani nak dekat dengan Hassan masa tu. Yang berani masa tu Fahmi seorang aja. Jadi Fahmi pulihkan Hassan ni. Dia bacalah beberapa surah. Bila Hassan dah pulih, Hassan pun ceritalah apa sebenarnya yang terjadi dekat dia. Dia bagi tahu dekat kawan-kawan dia yang masa dia pergi berkelah dengan kawan-kawan dekat kawasan air terjun tu, dia adalah ambil sebiji batu sebesar tapak tangan, dia bawa balik ke rumah. Dan lepas tu, setiap malam Hassan akan mimpi wanita tua, rambut paras sampai tumit, berjubah putih, marah-marah dekat dia, minta dia pulangkan balik batu yang dia ambil tu. Jadi bila Hassan dah terlampau takut, dia ambil batu yang dia ambil tu, dia buang luar rumah, dengan harapan wanita tua tu tak ganggu dia lagi. Tapi rupa-rupanya salah lah. Gangguan tu bukannya dah tak ada, tapi bertambah teruk. Wanita tua tu bukan saja ganggu Hassan dalam mimpi setiap malam, tapi wanita tua tu seolah-olah ikut Hassan ni ke mana saja Hassan pergi. Jadi bila kawan-kawan dia dengar, kawan-kawan dia pun sepakat lah, dia orang carilah batu yang Hassan buang luar rumah tu, tapi dia orang tak jumpa. Jadi sebelah malam, dia orang tengah lepak tengok TV, yang Hassan ni tiba-tiba dia menjerit tau. Dia cakap dia dah datang. Dalam keadaan dia betul-betul takut, dengan muka dia pucat. Lagi sekali Hassan ni kena rasuk. Kalau kali pertama Hassan kena rasuk, dia cakap pulangkan balik barang dia. Tapi kali kedua Hassan kena rasuk, kali ni dia ugut pula. Dia ugut dalam masa 3 hari. Kalau Hassan tak pulangkan balik batu yang Hassan ambil, dia nak nyawa. Kiranya wanita tua tu nak nyawa. Masing-masing kawan-kawan Hassan masa tu dah memang rasa takut dah. Diorang ni azan sekuat-kuatnya. Bila Hassan dah pulih, esok pagi tu memang diorang betul-betul carilah batu yang Hassan buang luar rumah tu. Dan nasib baik diorang jumpa. Hari yang sama juga diorang bertolak pergi ke Janda Baik, tempat air terjun yang diorang pergi mandi tu. Diorang sampai dekat kawasan tu lebih kurang pukul 8 malam. Hassan pun pergilah dekat tempat batu yang dia ambil tu, dia pergi letak balik sambil Idris duduk rakam. Bila dah selesai, dia pun nak balik lah. Masa dalam kereta nak keluar daripada kawasan perkelahan tu, Hassan ni pun ceritalah dekat kawan-kawan dia apa yang dia nampak dekat kawasan tempat yang dia letak batu tu. Hassan bagi tahu dekat kawasan tu penuh dengan makhluk halus. Kiranya kawasan tu perkampungan makhluk halus yang muka ataupun rupa paras sangat-sangat menakutkan dan mengerikan.
Masa Hasan dah tengah cerita tu, tiba-tiba Hasan ni menjerit. Dia cakap dekat Fahmi, suruh Fahmi ni bawa kereta laju sebab ada sekumpulan makhluk tengah kejar kereta diorang. Jadi Hasan pun tengoklah daripada cermin pandang belakang. Memang betul, memang ada sekumpulan makhluk yang muka huduh tengah kejar kereta diorang. Yang Idris duduk dekat depan. Secara tiba-tiba kan dia meracau, tak tahu apa benda yang dia bercakap. Yang Hasan pingsan. Keadaan dalam kereta masa tu orang kata agak kelang kabut jugalah. Muaz tu azan je lah. Zuhairi dia cakap kat Fahmi masa tu, cuba cari masjid yang terdekat sebab nak pergi minta bantuan. Dalam lebih kurang 10 minit macam tu dia pun sampailah dekat satu masjid. Dan kebetulan masa tu nak masuk waktu Isyak. Jadi adalah Tok Imam dan beberapa orang jemaah bantu pulihkan Hasan dan juga Idris. Lepas tu diorang memang tak diganggu dah dengan wanita tua tu. Dan diorang ni dah tak berani dah nak pergi berkelah dekat mana-mana kawasan air terjun. Sebenarnya boleh aja pergi kan. Kalau kita jaga tingkah laku kita, tak ambil apa-apa, memang tak ada apa-apa masalah pun. Jangan lepas ni korang dengar apa Syafah cerita ni, korang tak pergi mandi pula kat kawasan air terjun. Pergi je. Yang penting kita kena selalu baca ayat pelindung. Okey, sebelum Syafah menceritakan kepada korang kisah yang kedua ni kan, Syafah nak selit sikit lah satu kisah pendek. Kisah pendek ni dia tak adalah kena-mengena pasal ambil barang makhluk halus ke apa ke, tak. Bila kita cakap pasal makhluk halus, makhluk yang kita tak nampak oleh mata kasar kita kan. Macam kalau hijab mata terbuka tu lain lah, memang dia sentiasa nampak. Dan ada satu kisah lah, kisah ni masa Syafah sekolah lah. Dia berlaku di kawasan kejiranan Syafah. Ada seorang budak lelaki ni, dia pergi main bola tau. Dekat rumah Syafah ni ada satu padang lah. Memang budak-budak lelaki suka main bola dekat kawasan tu. Nak masuk waktu maghrib, budak lelaki ni dia nak balik lah. Kawan-kawan dia semua nak balik. Dia nampak lah ada satu kayu. Bila nampak satu kayu, dia pergi sepak lah kayu tu. Depan dia memang tak ada siapa pun, memang kawasan kosong je. Dia sepak kayu tu ke kawasan yang lapang dekat depan yang tempat dia berdiri tu. Korang tahu tak, dia balik rumah, kaki dia kan keras macam tu. Pergelangan kaki dia keras, memang tak boleh bergerak. Lepas tu ayah dia tanyalah kan, dia sepak apa. Ayah dia bagi tahu kat ayah dia sepak ada satu kayu tu. Memang dia punya raungan menangis tu memang kuat gila, korang tahu tak. Memang Syafah sendiri pun dengar masa tu. Jadi esok tu Syafah tanyalah dekat mak dia kan, kenapa dengan budak lelaki tu. Mak dia pun bagi tahulah, rupa-rupanya kayu yang dia sepak tu terkena kepala makhluk anak makhluk halus. Tak tahulah hantu apa, tapi hantu tu memang marah dekat budak lelaki ni. Dia macam kepak budak lelaki tu punya kaki. Itu yang menyebabkan budak lelaki tu kaki dia keras. Kira macam sakit dalam seminggu jugalah kaki budak tu berbalut. Dia macam makhluk halus tu buat kaki budak tu jadi keras. Sebab tu kita kata kalau kita pergi saja kan tempat-tempat kosong, kita ambil batu, kita baling. Memanglah kita tak nampak apa, mana tahu kat situ ada makhluk halus ke apa ke. Kan? Sebab tu tangan kita ni pun kadang-kadang orang kata gatal juga kan. Bila nampak apa pun kan nak pergi baling. Kalau korang baling masuk dalam sungai tu tak apa juga. Ni korang baling dekat kawasan yang kadang-kadang kawasan hutan. Kadang-kadang kita tak nampak apa sebenarnya yang berada dekat sekeliling kita ni. Jadi kita kena hati-hati. Ada lagi satu kisah. Dia tak kena-mengena juga dengan kisah terambil barang makhluk halus ni. Tapi siapa saja nak cerita dekat korang. Tapi sekarang ni siapa nak kongsikan kepada korang kisah yang kedua ni pula. Yang ni kisah betul lah ambil barang makhluk halus. Kejadian ni berlaku dekat negeri Pahang jugalah. Mazuki masa mula-mula cuti semester, dia ikut kawan dia nama Aidil balik kampung Aidil ni. Dan dekat belakang rumah Aidil ada sungai. Lepas 2 hari Mazuki ada dekat rumah Aidil. Aidil pun ajak lah Mazuki ni mandi dekat sungai belakang rumah dia. Tapi sungai belakang rumah dia air cetek. Aidil bawa lah Mazuki ni mandi dekat kawasan yang agak jauh sikit. Kiranya lubuk lah. Lubuk tu kira sampai paras dada lah dalam dia. Bila sampai dekat kawasan tu, Aidil dengan Mazuki mandi. Aidil ni dia nampak lah dekat tempat yang dia nak mandi tu ada satu longgokan sampah. Longgokan sampah ni macam daun-daun kering, ranting-ranting. Jadi Aidil dia ambil lah satu kayu, satu ranting, dia tolak lah biar sampah tu mengalir ikut arus sungai. Arus sungai bawa pergi ke tempat lain.
Masa dia tengah tolak sampah tu, dia nampak ada 3 bangkai ayam, yang kaki diikat dengan kain kuning. Kiranya 3 bangkai ayam tu pun hanyut sekali lah dengan sampah yang Aidil tolak ke tengah tu. Masa tengah mandi, Aidil ni dia rasa macam dia ada pijak benda tau dekat dasar sungai. Jadi dia pun ambil je nak tengok lah apa benda yang dia pijak tu. Ada satu mangkuk. Mangkuk ni warna biru, lepas tu corak dia daun-daun warna putih. Memang cantik lah mangkuk tu. Jadi Marzuki pun tengok lah. Dia tanya dekat Aidil kan, mangkuk apa? Aidil cakap, ni mungkin lah mangkuk orang kampung. Sebab kadang-kadang orang kampung ni kalau buat kenduri kenara suka basuh pinggan dekat kawasan sungai. Mungkin mangkuk yang Aidil jumpa tu mangkuk orang kampung yang hanyut. Jadi Aidil kata tak apalah, dia nak ambil, dia nak buat piasan kat rumah, dia nak bawa balik. Lepas diorang ni selesai mandi, diorang ni pun nak balik ke rumah lah, nak berjalan balik ke rumah. Marzuki dah mula rasa berdebar-debar. Dia rasa macam ada benda tengah ikut diorang dan perhatikan diorang balik ke rumah. Marzuki tengok pokok tu bergoyang, padahal masa tu tak ada angin pun kiri kanan. Dia dengar macam ada yang patah-patahkan ranting. Marzuki dah mula rasa takut dah masa tu. Jadi bila sampai dekat rumah, diorang mandi, diorang dah makan malam apa semua, diorang lepak lah depan TV. Masa tengah lepak depan TV, Marzuki ni dia dengar macam ada yang berlari pijak daun kering depan rumah Aidil. Dia tanyalah Aidil kan, benda apa? Aidil ni pun jawab macam nak tak nak. Dia cakap mungkin kerbau tak pun musang. Antara dua tu je lah dia cakap dekat Marzuki. Tapi Marzuki masa tu dia rasa macam berdebar-debar tau. Dia nak tahu juga benda apa kan yang pijak daun kering tu kan. Dia pun pergilah tengok. Dekat orang kata rumah Aidil ni, dinding dia dinding papan. Jadi adalah macam satu lubang tu. Aidil Marzuki ni dia mengintai lah daripada lubang tu. Dia tengok ada satu lembaga perempuan berambut panjang, berkain putih, tapi dia tak putih betul lah. Dia macam putih kotor-kotor. Lepas tu dia terkoyak. Kotor tu dia macam kotor kena tanah, warna tanah. Marzuki masa tu jantung nak tercabut dah. Memang berdegup lah. Dia punya jantung tu bergerak laju lah. Memang dia takut masa tu dengan dia rasa meremang. Dia tengok Aidil. Dia nak bagi tahu dekat Aidil. Tengok, dia toleh je dia tengok Aidil ni dah tidur. Sebab dia memang mata Aidil ni tertutup rapat lah. Dia tengok lagi sekali. Dia mengintai lagi sekali. Kali kedua ni dia nampak makhluk berbungkus bertinggung dekat tangga rumah Aidil. Jadi kali ni dia memang rasa badan dia memang kaku, tak boleh nak bergerak dah. Memang dia betul-betul rasa takut masa tu. Masa dia tengah takut, dia dengar macam ada yang orang duk tengah tahan sakit. Dia tulis dia tengok Aidil macam orang kena, orang kata dalam kelemasan lah. Macam ada yang tak kena dengan Aidil, dengan mata putih naik ke atas, lepas tu dengan mulut keluar buih-buih. Marzuki dia tak tahu nak buat apa. Dia jerit lah, panggil mak dengan ayah Aidil. Mak dengan ayah Aidil tengok Aidil macam tu, dia orang pun tak tahu nak buat apa. Dia orang panggil lah jiran sebelah rumah dia orang. Kebetulan jiran sebelah rumah Aidil ni bomoh. Dia pulihkan lah Aidil. Bila Aidil dah sedar sepenuhnya, Aidil pun cerita. Masa dia tengah baring, ada satu cahaya dekat dengan dia. Lepas tu dia nampak ada 2 ekor lembaga berbulu lebat dan orang kata tinggi, besar, bermata satu di tengah muka, dan mata tu berwarna merah, lidah terjelir sampai dagu. Seekor lembaga tu cekik Aidil, seekor lagi marah Aidil. Dia marah Aidil sebab mandi dekat kawasan tempat tinggal dia lah, kawasan yang sampah-sampah tu. Yang kedua, dia marah Aidil sebab Aidil ni dah hanyutkan jamuan dia, iaitu 3 ekor bangkai ayam yang kaki kena ikat dengan kain kuning tu. Dan lembaga bermata satu berwarna merah tu, dia minta Aidil untuk pulangkan balik mangkuk yang Aidil ambil, sebab itu adalah hadiah pertunangan makhluk bermata satu dengan seorang lelaki bernama Iskandar ratusan tahun yang lalu. Jadi esok tu memang pagi-pagi Aidil dah pergi campak balik mangkuk yang dia ambil tu dekat kawasan lubuk yang dia pergi mandi dengan Marzuki. Dan lepas tu Aidil demam 2 hari. Dan apa yang menariknya kisah dalam apa yang menarik dalam kisah ni, Syafa tertarik dengan
makhluk halus tu cakap, makhluk yang bermata satu tu cakap hadiah pertunangan dia dengan seorang lelaki bernama Iskandar. Jadi Iskandar ni makhluk halus ke, manusia ke, Allahualam. Tak tahulah kan. Apa sebenarnya yang terjadi di antara makhluk bermata satu tu dengan lelaki bernama Iskandar ratusan tahun yang dahulu. Jadi macam Syafa cakap tadilah, Syafa nak kongsikan dengan korang satu kisah lagi, tapi dia tak ada kena-mengena lah dengan ambil barang makhluk halus ke apa ke tak. Sebab yelah, kehidupan kita ni, kalau hijab mata kita terbuka ni, mungkin kita nampak lah apa yang berada di sekeliling kita yang kita tak nampak. Kalau kata mata kita ni jenis mata tertutup, kita mata kasar pun kita tak nampak, itu tandanya adalah, kadang-kadang adalah makhluk yang sekeliling kita. Macam ada satu kisah ni dekat satu kilang. Kilang ni siapa tak tahu kilang apa, tapi dekat kawasan kilang ni dia ada forklift, tu yang bawa barang tu. Adalah satu kawasan kilang ni, dia biasalah bawa forklift dalam kilang ni kan laju-laju kan, bukannya nak bawa pelan-pelan kan. Ada orang kadang-kadang bawa barang apa semua. Kawasan kilang tu dikatakan kawasan tempat permainan ataupun tempat bermain anak-anak orang bunian. Jadi orang bunian ni dia marah dekat orang kilang tu, dia terbalikkan forklift dekat satu kilang ni. Bila owner kilang ni berbangsa Cina, dia tak tahu nak panggil siapa, dia panggil seorang ustaz. Sebab dia dah panggil dah, orang kata dia punya bomoh dalam kaum dia lah, orang Cina punya, orang kata yang bijak-bijak pandai orang dalam orang Cina punya bangsa kan. Tak boleh juga nak atasi masalah forklift terbalik ni. Dia panggil seorang ustaz. Jadi ustaz tu pun datang tengok. Bila datang tengok, ustaz tu berunding lah. Rupa-rupanya orang bunian tu marah sebab forklift tu dah langgar beberapa anak orang bunian sampai patah kaki. Jadi lepas daripada tu, kalau nak bawa forklift dalam kawasan kilang, sebelum bergerak kena bunyikan horn, tanda forklift tu nak lalu, takut terlanggar anak orang bunian. Korang tengok, walaupun tak nampak kena horn tau. Ni kisah ni berlaku dekat satu kilang dekat Malaysia juga, tapi Syafa tak tahu dekat kilang mana. Tapi dia sangat menarik untuk Syafa kongsikan dengan korang. Okey, terima kasih kepada korang yang sudi tonton konten Syafa kali ini. Dan Syafa minta maaf kalau ada kekurangan. Dan sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu semua datang daripada Syafa. Syafa minta maaf sebab Syafa tenggelam timbul dalam upload konten kepada korang. Doakan urusan Syafa dipermudahkan. InsyaAllah kalau urusan Syafa dipermudahkan, Syafa akan kata lega lah. Sebab sekarang ni Syafa dalam keadaan agak resah gelisah lah, sebab Syafa ada urusan dekat mahkamah. So selagi tak selesai urusan tu, Syafa sangat berada dalam keadaan yang tak senang lah, orang kata hati agak resah gelisah. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin. Dan jangan lupa selalu amalkan ayat pelindung, tak kira ke mana saja korang nak pergi. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa diberikan rezeki mengalir lancar seperti air zam-zam yang mengalir, dan urusan korang dipermudahkan. Assalamualaikum.